Amirul sebentar tadi. Gawang lepas. Tinggi pemain itu. Satu umpanan cantik untuk Amir. Peluang untuk paskan Kedah di sana. Oh, sayang. Kayon di sana. Kayon bergerak ke depan. Peluang untuk Kayon di sana. Dan itu dia. Oh. Satu peluang yang terbuka. Ajakwa, Mukhari Ajmal, dan itu dia gol. Percubaan jarak jauh dari Mukhari Ajmal. Fazli pantas hantaran cantik. Dadaan menjadi peluang untuk pasukan Selangor dan itu dia gol. Kayon menjaringkan gol pribadi yang keempat untuk dirinya. Gol kedua Selangor pada minit yang ke-34. Kayon persendirian, Tet Ong di sebelah kirinya. Gerakan ke tepi, peluang untuk Tet Ong. Bagaimana? Syaril Fikri. Peluang. Oh. Blessing dilakukan oleh Tet Ong sebentar tadi. Kayon, Tet Ong menanti di sebelah kanan. Tet Ong, dia marah ke depan. Tet Ong. Pencahaya ditampan oleh Ilham Amirullah. Al-Hafiz di sana, peluang untuk Kedah melalui gerakan ini. Al-Hafiz. Blessing yang cuba dilakukan oleh Al-Hafiz dapat dibaca dengan tepat oleh Khairul Azhan. Nur Hakim. Kayon mencari Nur Hakim. Peluang untuk Nur Hakim dan itu dia gol. Gandengan dua pemain penyerang, Nur Hakim Hassan dan juga Kayon, membawa kegembiraan untuk pasukan Gergasi Merah di Kelana Jaya. Tet Ong cantik meninggalkan umpanan untuk Nur Hakim ketika ini. Daniel Asri, Kayon, peluang dan itu dia gol keempat Selangor. Kayon menjaringkan gol pribadi yang kelima, gol keempat Selangor. Bagaimana dengan gerakan ini? Azamuddin. Oh, cantik umpanan Azamuddin dan itu dia gol. Fayad berjaya mendapatkan gol pertama pasukan Kedah di hujung saringan. Okey, sebelum ini ramai yang mengatakan bahawa ada sesuatu yang perlu dilakukan oleh Michael Fastenbeiner untuk pasukan Selangor dan malam ini dia membuktikan bahawa perancangan yang dilakukan sudah pun menemui sentuhan. Walaupun okey, perlawanan-perlawanan mendatang bagaimana, tetapi saya rasa comeback yang segera dilakukan oleh pasukan Selangor selepas mereka seri 2-2 dengan Negeri Sembilan. Apa yang boleh disimpulkan, Izzah, pada perlawanan ini membabitkan kedua pasukan? Ya, saya nampak pasukan Selangor sudah mula sedikit memahami ataupun pemain memahami apa yang ingin dicuba diterapkan oleh coach Michael. Dan kita boleh nampak pada malam ini mereka cukup selesa dengan permainan mereka dan kita boleh nampak dengan 4 jaringan dan ada peluang-peluang yang mereka cipta di separuh pertama ataupun kedua. Jadi di situ kita boleh nampak pasukan Selangor, terutama sekali pemain-pemain mereka sudah mungkin dapat sedikit momentum, konsistensi itu untuk bermain dalam setiap perlawanan lah. Jadi game pun bagi saya dekat-dekat. Jadi penggiliran pemain pun penting. Jadi saya rasa tahniah untuk pasukan Selangor kerana performan mereka pada malam ini. Hari ini kalau dilihat Kayon, dia meledak, tetapi saya tertarik dengan bagaimana mereka keluar dari kawalan pemain-pemain pertahanan pasukan Kedah pada separuh masa yang pertama kalau kita lihat. Ya, mungkin kita boleh nampak mereka bermain hantaran-hantaran pendek yang cukup baik, terutama sekali berada di attacking third dan kita boleh nampak juga pasukan Selangor terutama sekali di bahagian attacking nampak begitu selesa apabila mereka cuba membuat serangan dan ini terbukti dengan 4 jaringan yang mereka lakukan itu belum lagi percubaan-percubaan ataupun serangan yang mereka lakukan tetapi tidak dapat menjaringkan gol. Hari ini juga mungkin saya melihat kejayaan pasukan Selangor juga dibantu oleh, saya rasa hari ini adalah persembahan yang boleh dianggap tidak seperti kebiasaan daripada pemain-pemain pasukan Kedah. Walaupun hari ini kita lihat Jang Sut Woon, Ronnie Calvin, Mark Valles, tetapi secara totalnya saya melihat marking
adalah cerita utama untuk pemain-pemain pertahanan pasukan Kedah dan juga tidak berfungsinya di bahagian tengah untuk membantu sedikit di bahagian bawah. Mungkin pemain-pemain pasukan Kedah terutama di bahagian pertahanan tidak dapat membaca apakah taktikal yang cuba dimainkan oleh bahagian serangan pasukan Selangor dan ini terbukti mereka tidak mampu untuk mengawal dua penyerang pasukan Selangor dan kombinasi antara pasukan pemain pertahanan pasukan Kedah dan juga midfield mereka juga tidak nampak keserasian yang cukup baiklah pada malam ini dan sayang sebab saya rasa untuk last game Kedah bermain dengan cukup baik dan malam ini mereka seperti tidak mampu untuk memberi saingan untuk pasukan Selangor. Kalau kita lihat jaringan yang kedua umpamanya ini jaringan kedua hanya tinggal Rodney Kelvin yang berada itu pun pada kedudukan zon markingnya sudah pun terbabas. Ada dua pemain di bahagian belakang, Zah. Ya, betul. Mungkin Kayon bijak mencari ruang, meletakkan diri beliau dalam keadaan yang boleh dijadikan peluang ataupun ruang untuk menjaringkan gol. Dan ini terbukti dengan satu sentuhan first touch yang cukup baik, mengelirukan Rodney dan juga membuat satu tapping yang cukup baik untuk menewaskan penjaga gol pasukan Kedah. Okey. Kedah yang saya katakan di bahagian tengah itu, apabila in numbers, mereka dalam in numbers yang terlalu krem di bahagian tengah, apabila Syafiq dilihat sedikit berada dalam bahagian tengah untuk join attacking, untuk lakukan hantaran, dia akan melakukan double work kerana dia akan terpaksa ke depan semula dan sebagainya. Ya, betul, merugikan sebab bagi sebagai seorang penyerang tidak perlu untuk ada ketika kita turun sampai ke bawah untuk menerima bola. Kita seharusnya menunggu di bahagian hadapan. Jadi di sini Syafiq Ahmad membuat dua kerja seperti yang Hafizah cakap. Dan ini akan merugikan beliau lah. Apabila beliau turun menerima bola, di bahagian midfield pasukan Kedah juga akan jadi krem ataupun jadi terlalu ramai. Jadi macam merugikan lah. Jadi seharusnya menunggu di bahagian depan. Bukan untuk menunding kepada Syafiq Ahmad, tetapi secara kolektifnya mereka terpaksa akur dengan kekalahan ini. Tapi itu cara permainan Syafiq Ahmad sebenarnya. Dia suka menerima bola daripada bahagian tengah dan juga membawa bola tu ke bahagian hadapan lah. Dan cuba bermain hantaran 1-2 ataupun membuat shooting daripada jauh. Itu permainan saya tetap yakin bahawa Syafiq Ahmad akan kembali semula dalam kedudukan yang betul. Saya nampak beliau apabila pindah ke pasukan Kedah, nampak ada perbezaan yang eager tu ya. Mungkin dia dapat bermain dalam setiap perlawanan. Betul. Hari ini dia diletakkan di bahagian depan bersama dengan Amir Azhar, Ronald Ngah. Sementara hari ini di bahagian tengah saya rasa ada sedikit selepas kemasukan mungkin kali ini tactical ideal sedikit mungkin tidak kena pada waktunya kerana jika sebelum ini dia membuat pertukaran-pertukaran penting yang dilihat banyak membantu kepada pasukan Kedah tetapi malam ini tidak. Jaringan Fayad umpamanya gol tunggal pasukan Kedah itulah pattern play of Kedah sebenarnya tetapi sedikit lewat comeback dengan jaringan sebegitu. Gerakan yang cukup baik daripada Azamuddin Akil membuat satu through ball yang tinggi, bola tinggi dan Fayad membuat satu penjurahan yang cukup baiklah. Dan seharusnya inilah gerakan-gerakan yang ada dalam pasukan Kedah yang kita selalu nampak bagaimana cara pasukan Kedah bermain. Dan tetapi pada malam ini tidak cukuplah hanya satu ataupun dua gerakan yang boleh menghasilkan gol. Dan kita boleh nampak juga pasukan Kedah seperti sedikit struggle lah untuk membuat attacking acahan yang cukup baik lah untuk menggegarkan ataupun cuba membuat satu percubaan ke arah pintu gol pasukan Selangor. Okey, itu dibantu juga dengan macam mana saya nak cakap, solidnya di bahagian pertahanan pasukan Selangor yang diketuai oleh Safwan Baharudin. Solid bagaimana? Solid kerana saya lihat pada game itu dia tak komit awal. Betul. Dia tak komit awal. Dia hanya berada pada posisi, okay, this is a marking zone. Ikut ini dulu. Lebih kurang itu. Betul, saya setuju. Sebab distance antara pemain pertahanan dan juga penyerang pasukan Kedah ataupun penyerang pasukan lawan amat penting. Jadi di sini adanya Safwan, pemain yang cukup berpengalaman, international level. Jadi dia boleh agak distance antara dia dengan pemain penyerang pasukan Kedah untuk beliau sentiasa nampak di mana dia berlari untuk menyelamatkan benteng pasukan Selangor. Sebab kita takut kebanyakan apabila komit awal dalam kedudukan okey, tetapi mesti ada seorang commanding yang baik di bahagian belakang dan Safwan menjalankan tugas dengan baik pada malam ini. Okey. Reaksi Aidil Syarin selepas Kedah tewas 1-4 kepada Selangor.
Well, I see the same like what you saw the game. Selangor won the game, and first half we didn't do well in the first half, right? Defensively, I think we a bit disorganized, and they punish us when we make individual error mistake and we lose the ball. So we have to learn from there. But second half, I think is a better game, right? I think the boys did better than first half, and we create some chances. We dominate some good football. So with the 2-0, we are trying to go for goals, and they punish us by third goal and fourth goal. So this is the thing that we have to learn, and we have to move on from there. For the next upcoming 2 games, will be away. Will be difficult for Kedah to get back on track after lost first away game here in Selangor. That's what you say, yeah. But we will see in the next two away game. If we get a result, I'll come back to you again and say it's bad or not. So, but yeah, away game is always difficult. Fasting month not easy, and especially we just play against Pahang 3 days, and after that travel, we don't have time really for training. Ronald is 100% fit. Shafiq is 100% fit. So we do as what we can, but we are trying to rectify and learn from the today mistake and see what's the best for against Penang game. The turning point of the game, in your opinion, when the specific moment you think is the turning point of the game? There's no turning point, right? We lost the game, and we have to admit it that Selangor is a better team tonight. So for me, I take the responsibility of the result, and we have to move on from there. And like I say, we just have to learn from the mistake. And today maybe it's our off day, not the best our defense day. So we will rectify, and hopefully we don't make the same mistake against Penang. Saya tertarik dengan Aidil kerana setiap kali apa juga persembahan, dia menyedari apa yang perlu diperbaiki dan dia tidak mahu berbicara dengan lebih panjang dan mahu move forward. Move on untuk game-game berikutnya. Satu petanda yang positif. Okey, pass is pass. Zah? Betul, saya setuju. Sebab dia juga adalah seorang jurulatih yang bijak. Tahu untuk menggunakan pemain, penggiliran pemain. Tapi malam ni mungkin ada sedikit perancangan yang tidak kena lah, tidak menjadi. Dan dia juga coach yang saya nampak yang betul cakap awak, dia jenis kalau kalah malam ni okey, tak begitu, next game macam tu kan. Sebab bagi saya ini adalah perlawanan yang awal lah. Jadi banyak lagi game, dan dia juga adalah coach yang mempunyai positive thinking yang cukup bagus. Betul. Ya. Kalau dilihat dari segi soalan-soalan yang dikemukakan oleh wartawan juga, dia nampak tenang untuk dia menantikan banyak homework yang perlu dibuat dan sebagainya. Itu yang kita harapkan, bukan saja untuk Kedah, malahan ke semua pasukan-pasukan bertanding, kerana untuk merancakkan kembali saingan Liga Malaysia selepas kita dihujani dengan pelbagai masalah-masalah yang sedikit sebanyak merencatkan perjalanan Liga Malaysia. Jadi sekali lagi kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan ke Johor Bahru. Sekali lagi kita imbas bagaimana Selangor akhirnya mencatat kemenangan sulung bagi saingan Liga musim ini selepas menundukkan Kedah dengan jaringan 4-1. Paling mencuri tumpuan pastinya pemain import mereka iaitu Kayon, yang memulakan cerita antara jaringan dihasilkan pada minit ke-34, walaupun pada peringkat awal Mukhari Ajmal membuka tirai jaringan pada minit ke-26. Jadi 3 mata berharga Selangor di Kelana Jaya. Okey, itu macam mana anda penyokong-penyokong Kedah, penyokong-penyokong Selangor, penyokong-penyokong Sabah, penyokong-penyokong Sarawak setakat ini? Macam mana? Puas hati? Tak puas hati tak apa. Kita tunggu lagi next game. Banyak lagi. Perjalanan Liga masih jauh. Kita kena tenang-tenang. Berikan ruang untuk pasukan-pasukan memperkemaskan, jurulatih memperkemaskan pemain-pemain masing-masing. Okey. Michael Fastenbeiner meraih 3 mata berharga. Saya rasa secara peribadinya ia sangat penting buat beliau selaku pengendali pasukan Selangor. Ini reaksi Michael selepas mencatat kemenangan 4-1. It goes well. The only thing maybe, if we want to blame ourselves, then we could score more goals today. But
I'm happy with the performance, and we create a lot of chances. We could kill the game earlier with some chances we create, but overall, yeah, very good performance from the boys. 3 important points, but you guys failed to keep a clean sheet in the league. Is that bother you? No, because we want to enjoy. We want to attack. We take a risk in defending, so I don't want to blame. I don't want to park the bus and we play only for counter attack. So we attack and we create chances. For me, is you can, if you want to see the goal against, you more focus on the goal against. Never mind, it's your opinion. I enjoy the 4 goals we created. This 4 goals for this game is important for the next upcoming 2 or 3 games for Selangor. Is it moral boost for the players, for the fans as well? You guys keep on scoring goals after 3 games. What makes this secret behind this tremendous run? Free-flowing football, is this the best Selangor? We want to play, as I said, not defending all the time. We want to attack. We take more risk. But we could. We scored now 9 goals in 3 matches and 6 goals against the M3 team in the FA Cup. So we show in offense it works. In defending, of course, we have some chances also for some good. The opponents are not bad. So, but this risk I want to take, and I feel personally, this game style is more enjoyable for the fans. Otherwise, we can park the bus behind and only maybe we go for 1 counter. But this is not my style. Yeah, I am very happy. First, I want to say thank you for my teammate because helping me a lot of the time. And I work hard. Coach every time speak for me for play for the team and go come normal. And I'm very happy. I want to say very happy because my teammate helped me a lot of the time. As of now, do you ever wonder that you can keep on score for a team like Selangor? Is it like a dream come true for you so far? Play in a Malaysian league for Selangor, keep on scoring goals? Yeah, but I need work hard, For the goals coming, I need work hard. If I don't work hard, the goal no come. And I need to work hard for the score. But the first thing I need to work for the team. Who scored is not important. It's important the team win. Also today, I want to say thank you for my teammate because we the first win today. What else can the fans expect from you for upcoming games, 2 to 3 games down the road? What else can we expect from you and Selangor this season? For upcoming games. Sorry. For the fans, expectations on you, on Selangor, what can you tell them for the Selangor fans for the upcoming games? We continue. Yeah. I want to say they continue to support us because we work hard. We know what the fans want this season. And work hard game by game, step by step for get the 3 points for the game. What happened the future, we don't know, but we work hard game by game for the game. Can we say that compared to last 2 games, tonight's performance is your best performance for the team? What? Sorry. Compared to last 2 games, can we say that tonight's performance is your best performance, is your best game play tonight? Yeah. When I say I want the first thing in my mind, I want to work for the team. If he score come, okay, I am happy. But the first thing, the first important, the team win. If I make score, of course, the strike needed to make score. But if you win, this is the first thing for me. Okey, kita akan bersama dengan wartawan yang mendapat pendidikan di bahagian broadcasting ni di England, iaitu namanya adalah Carl Nunes yang telah pun bersiap sedia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Sihat alhamdulillah. How are you? I'm good. 5 goals make me happy. Okay, you make my day lah.
You make my day. Kal, apa yang tak di sebalik mungkin ada dari sesi sidang media ideal, nampak sikit tense daripada soalan-soalan yang awak kemukakan tadi. Di sebalik cerita bagaimana merudumnya pasukan Kedah pada malam ini, boleh kita kongsikan? Pada ketika saya mengajukan soalan terhadap coach Kedah Darul Aman, beliau memilih separuh masa yang kedua sebagai prestasi yang lebih baik kalau nak dibandingkan di separuh masa yang pertama. Pada ketika saya mengajukan soalan sama ada ianya satu bebanan yang lebih besar terarah kepada pasukannya selepas memandangkan jadual yang mereka lalui selepas raya, kalau tak silap baru bermain di laman sendiri dan akan beraksi pada 2 aksi selepas ini di halaman lawan, namun perkara itu nyata dicantas oleh Adi Syarin. Bagi beliau setiap perlawanan harus adanya satu era baru, satu suasana baru di dalam dressing room dan beliau merasakan ini satu orang cakap moral booster untuk pasukannya tunjukkan sesuatu dalam aksi yang seterusnya. Kalau kita tengok dalam camp Selangor FC pula, Selangor FC ketua jurulatih mereka melabel aksi ini yang paling terbaik, bukan hanya buat kali pertama dalam musim ini. Dalam saingan Liga Super mereka berjaya menjadikan jaringan terbanyak dalam saingan Liga dengan 4 jaringan. Akan tetapi top striker diorang Kayon menyerelah dengan 8 gol dalam keseluruhan termasuk aksi Piala FA. Beliau merekodkan hat-trick ke atas Harini FC dan itu sudah cukup menggembirakan barisan kejurulatihan Selangor FC pada ketika pemain-pemain tempatan yang lain seperti Syahrul Nazim beraksi dengan baik, namun mereka masih lagi gagal mencatat clean sheet dalam saingan Liga Super musim ini. Alhamdulillah. Satu laporan yang sangat padat lah, Kal. Sangat padat. Saya bagi masa anda 15 saat, Kal. 15 saat. Reaksi penonton-penonton, penyokong-penyokong Selangor di Kelanaja. 15 saat dari sekarang. 15 saat pada ketika whistle penambah dibunyikan, seluruh pemain Ultras penyokong pemain ke-12 penyokong Selangor FC menjadikan canting kami kembali untuk menggugat reputasi Johor Darul Ta'zim, dan kemudiannya RMS turun melambai ke arah Ultras. Itu cukup untuk meremang bulu roma saya melihat perkara ini yang menjadi simbolik kepada kebangkitan The Red Giants. Kalau sebelum ini mereka tidur, kali ini mereka mencatat kemenangan pertama dalam saingan Liga Super pada ketika Coach Kim Panggon dan juga E11 Rasen hadir untuk menyaksikan lambakan pemain Malaysia dalam kedua-dua pasukan ini. Sekaligus mencetuskan persoalan sama ada pemain-pemain baru akan dipanggil untuk skuad Harimau Malaya. Saya minta 15 saat, anda bagi 55 saat, okey? Anyway, thank you so much. Kal, Nizam Baharudin. Okay, thank you, Uzam. Yes, Abang Nizam. Okay, baik. Thank you, Kal.